Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila qanati Sifu Syams. Apa khabar anda semua? Diharapkan anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Selamat datang ke Sifu Syams Channel. Dan pada perkongsian kali ini, saya akan menunjukkan cara-cara bagaimana untuk menerima email jemputan sebagai penulis blog, dan juga bagaimana untuk membuat sesuatu posting ataupun artikel dalam blog. Jadi insyaAllah saya akan tunjukkan cara-cara daripada menerima jemputan email sehingga kita dapat menulis blog dalam menulis sesuatu posting dalam satu blog. Okey, jangan ke mana-mana. InsyaAllah kita jumpa selepas ini. Okey, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar dalam cara bagaimana untuk kita membuat sesuatu postingan blog. Okey, baik. Jadi saya akan tunjukkan kepada rakan-rakan bagaimana untuk kita menerima jemputan. Okey, macam seperti ini saya telah membuat satu invitation ataupun jemputan kepada satu email saya yang belum saya invite sebagai author ataupun penulis blog. Jadi saya akan terima jemputan tersebut dengan cara kita masuk ke dalam email kita yang kita beri kepada admin blog untuk kita add sebagai author ataupun penulis. Okey, jadi kita seperti biasa masuk kepada email. Okey, kalau nampak di sini saya dah invite email ini sebagai penulis blog. Jadi dia akan kelihatan di sini dalam inbox. Jadi kita klik saja email tersebut. Kemudian kita hanya perlu accept invitation ataupun kita menerima jemputan. Okey. Jadi important you will need to sign in with Google account to accept. Jadi untuk sign in ni perlu menggunakan email yang di-invite. Okey, kena perhatian, kena sign in menggunakan email yang kita di-invite. Okey, jadi saya tekan accept. Okey, dia akan keluar macam ini. Okey, you have been invited to contribute to a blog SK Taman Selasih. Jadi dia akan meminta untuk kita sign in. Jadi kita perlu sign in. Okey, verify, next. Kemudian password, alamak. Kalau tak silap lah. Okey, bila kita login, okey, baik. Selepas kita selesai sign in, maka kita akan keluar butang accept invitation. Jadi kita perlu accept. Okey, kemudian kita akan dia akan keluar nama. Choose a name for your blog. Maksudnya kita ini adalah untuk menu penulis blog sahaja. Okey, kemudian untuk menulis blog kita hanya perlu masukkan title. Okey. Contoh
postingan blog. Okey, ini contoh sahaja Okey. Apa-apa sahaja nama ataupun tajuk kita punya posting artikel boleh letak sahaja di sini. Okey, contohnya proses penyerahan duit kuam dan sebagainya, itu terpulang kepada tajuk yang kita nak buatkan. Okey, di sini seperti biasa hanya kita type saja, kita mengarang sedikit ayat-ayat. Okey, seperti biasa, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kemudian bla 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 bla, kita tulislah apa yang kita nak tulis dekat kita punya blog. Okey. Baik. Makluman ke info dan sebagainya. Baik, itu untuk penulisan. Kemudian di sini kita boleh pilih kita punya konsep ataupun kita punya inilah font size. Kita boleh nak large. Okey, itu large. Yang biasa kita guna normal sahaja, tak ada masalah. Kemudian di sini kita boleh pilih font. Dia punya font adalah beberapa font yang kita boleh guna, tapi tak banyak pun. Okey, yang biasa kita guna hanya default font. Okey, kita highlightkan dulu, kemudian kita setkan default font. Kemudian di sini kita boleh setkan tulisan kalau kita nak letakkan dia di tengah. Ini untuk kecil, besar dan sebagainya. Ini tak ada masalah. Guna normal pun biasa pun cukup dah. Okey, normal. Kemudian ini kita boleh boldkan ia, tebalkan, kemudian kita boleh sengatkan italic. Kemudian kita boleh underlinekan ia, dan juga kita boleh strike through. Maksudnya kita boleh buat macam tu. Tapi tak perlu pun untuk website yang rasmi, kita tidak gunakan function ni. Okey, cumanya boleh kita guna text color, boleh kita boleh letakkan background. Kemudian kita boleh masukkan link. Okey, contohnya kita nak masukkan link apa-apa link lah. Okey, contohnya kita masukkan satu link di sini. Okey, kemudian kita masukkan https, kemudian nota bertindih /youtube.com/sifushams channel. Ini contoh contoh. Kemudian untuk kita nyalakan link ini, kita perlukan highlight. Kemudian kita klik dekat link ini sampai dia keluar seperti ini. Itu bermaksud link ini sudah hidup. Kalau kita tak klik, bermakna dia tidak akan hidup. Okey, kemudian kita juga boleh masukkan gambar dalam kita posting, dalam posting kita dengan cara kita klik di sini. Okey, saya boleh besarkan. Okey, di bahagian ini insert image. Okey, kita boleh upload daripada kita punya komputer ataupun kita ambil daripada foto yang kita punya cloud. Kemudian kita boleh ambil blog juga, kita boleh masukkan URL juga. Okey, URL ni bolehlah mana-mana. Okey, terpulang. Saya biasa upload from komputer je. Okey, contoh contoh saya masukkan satu gambar. Okey, saya pilih kita punya banner, contoh banner Hari Kebangsaan. Okey, kita upload. Kemudian selesai upload, dia akan keluar seperti ini. Kita perlu klik dekat gambar, kemudian select. Okey, select, dia akan keluar seperti ini. Maka kita perlu tekan gear ini. Okey, size. Kita ambil lah original size sebab dia akan compress sendiri bila kita dah update ataupun kita dah post, publish kita punya artikel tu. Dia akan compress sendiri. Sebab satu kelebihannya, bila orang buka kita punya gambar, kalau dia tak jelas, bila dia buka dengan window ataupun tab yang lain, okey, open image in new tab, maka dia akan jelas gambar ataupun makluman yang kita nak berikan. Okey, kemudian tekan update, dia akan besar. Okey, besar macam ni tak ada masalah. Cikgu-cikgu tak ada masalah, boleh abaikan. Okey, kemudian kita boleh juga masukkan insert video daripada YouTube ataupun daripada komputer kita, sama sahaja. Okey, kemudian selesai kita menulis blog. Kemudian kita pergi kepada label. Okey, label di sini kita boleh pilih yang sudah ada ataupun kita nak masukkan label yang baru. Contohnya di sini tidak ada lagi unit hal ehwal murid, maka kita pun type hal ehwal murid di sini. Tak ada masalah. Dan kalau kita nak guna dua pun tak apa, tak ada masalah. Dekat label ini hanya kita boleh separatekan dia dengan menggunakan koma. Okey, tanda koma. Okey, contohnya hem hal ehwal murid, ataupun kita nak tambah lagi info. Okey, kita ambil
info di sini. Jadi ada dua dia punya label. Tak perlu banyak. Dua tu dah maksimum lah saya kata boleh anggapkan. Okey, kemudian kita boleh pilih, kita boleh schedule ataupun kita berjadualkan artikel kita tu bila kita nak keluarkan. Okey, ataupun tak nak schedule, tak apa, kita set secara automatik sahaja. Okey, kemudian yang lain tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bila sudah selesai sahaja, maka cikgu-cikgu boleh publish sahaja. Saya tak publish yang ni sebab nanti jadi masalah dekat kita punya website lah. Okey, publish saja. Bila tekan publish, maka dia akan keluar. Okey, dia akan keluar kita punya artikel. Kemudian kita boleh, kalau kita tak yakin macam mana kita punya artikel tu, kita boleh klik dulu preview. Dia akan bawa kita kepada kita punya blog dan bagaimanakah keadaan kita punya artikel tersebut. Okey, jadi di sini kita boleh nampak. Okey, tengok dia punya gambar memang sharp. Dan kalau orang tak boleh nak buka ataupun nak nampak, dia boleh buka gambar ini di tab yang baru. Okey, jadi bila sudah selesai publish saja, maka artikel yang cikgu sudah type akan ada di blog masing-masing lah. Okey, jadi ini saya nak delete dulu supaya tidak berlaku masalah dekat website. Okey, sebelum publish boleh view dulu. Boleh tengok dulu bagaimana kita punya postingan itu adalah adakah betul ataupun salah. Yang pasti, yang pentingnya kena semak beberapa kali sebelum kita publish kita punya post supaya tidak berlaku kesilapan, ejaan, kesalahan dan sebagainya. Okey, itu sahaja untuk perkongsian bagaimana untuk kita update blog. Okey, jadi saya tunjukkan bagaimana bila cikgu dah keluar daripada sini. Tadi cikgu masuk menggunakan email. Sekarang ni cikgu keluar. Okey, cikgu keluar dan cikgu pergi kepada browser cikgu yang asal. Okey, bagaimana kita nak masuk semula pada kemudian hari? Okey, lain hari bagaimana kita nak masuk? Okey, caranya cikgu pergi dekat Omnibox ini. Okey. Okey, type dah sahaja dekat Omnibox blogger.com. Okey. Blogger.com, dia akan bawa kita terus kepada kita punya blog. Ini kalau cikgu tak log out daripada blogger tadi, paparan blogger. Okey, yang pasti yang penting pastikan cikgu menggunakan email yang sama yang dijemput sebagai author ataupun penulis blog. Jadi sekian sahaja perkongsian daripada saya untuk cikgu menjadi seorang penulis blog, terutamanya blog website sekolah. Jadi itulah sedikit perkongsian daripada saya. Semoga berjaya. Apa-apa cikgu boleh kontak saya di Telegram. Kalau tidak dijawab, boleh call saya, yang ada nombor telefon saya, boleh call sahaja untuk beberapa ataupun ada persoalan dan sebagainya. Sekian saja daripada saya, Sifu Syams. Semoga anda dapat membantu saya dalam mengupdate ataupun mengemaskini blog sekolah. Okey, siru ala barakatillah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.